Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan tajuk LGBT di Malaysia dan kesannya pada umat Islam. Saya Siti Nurfazira binti Omar memegang nombor metrik 060036. Tanpa melengahkan masa, kita terus masuk kepada pengenalan apa itu LGBT. LGBT adalah singkatan bagi perkataan L, lesbian, G, gay, B, bisexual, dan T, transgender. Lesbian merujuk kepada wanita yang mempunyai daya tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya atau lebih dikenali sebagai perempuan homoseksual. Manakala gay pula ditakrifkan sebagai lelaki yang mempunyai daya tarikan terhadap kaum sejenisnya atau lebih dikenali sebagai lelaki homoseksual. Ini lebih kurang dengan lesbian. Yang membezakannya hanya jantina sahaja. Kita teruskan dengan B, iaitu biseksual, di mana seseorang yang mempunyai kecenderungan melakukan hubungan seks dengan lelaki dan perempuan. Akhir sekali, T, iaitu transgender, di mana seseorang, tidak kira lelaki atau perempuan, yang berpenampilan seperti jantina yang lainnya. Dan kadangkala mereka menukar jantina dengan melakukan pembedahan. Seterusnya, LGBT di Malaysia. Kelakuan LGBT di Malaysia telah lama wujud dan ia bermula pada tahun 1980-an dengan kewujudan Pondan dan Maknya. Majlis Raja-Raja kali ke-126 pada 13 Disember 1989 telah mengharamkan pelakuan LGBT diamalkan sebagai gaya hidup. Pelakon ini mendapat kecaman daripada rakyat Malaysia yang beragama Islam kerana pelakon ini menyimpang daripada ajaran Islam itu sendiri. Demi mempertahankan nafsu mereka, golongan ini telah menggunakan hak asasi manusia untuk mempertahankan perbuatan mereka. Kita jelas ketahui, pelakuan LGBT ini adalah satu kelakuan yang menyimpang daripada fitrah sebenar manusia itu sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita teruskan kepada pembentang seterusnya, iaitu Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Natasha binti Azali bernombor metrik 059504. Hari ini saya akan menceritakan tentang punca berlakunya LGBT. Yang pertama, kurangnya penghayatan agama. Walaupun pendidikan agama telah diberi sejak kecil, namun amalan kehidupan beragama agak kurang oleh individu menyebabkan mereka lebih cenderung ke arah LGBT. Golongan terlibat dengan LGBT ini tidak dapat membezakan antara perkara baik dan buruk. Yang kedua ialah konflik keluarga. Masalah dalam keluarga yang dialami oleh remaja menyebabkan mereka mencari keseronokan di luar rumah. Tekanan yang dialami oleh remaja berpunca daripada masalah dalam keluarga. Ini menyebabkan remaja mencari pengganti lain seperti rakan-rakan sebagai pengganti ibu bapa. Terusnya, isi yang ketiga ialah kesibukan ibu bapa bekerja. Kesibukan ibu bapa bekerja dan kekurangan masa yang diluangkan dengan anak-anak menyebabkan mereka mencari kasih sayang dan perhatian melalui hubungan sejenis. Kesibukan ibu bapa bekerja menyebabkan ibu bapa dengan anak-anak kurang berkomunikasi antara satu sama lain. Yang keempat ialah pengaruh luar. Masyarakat yang terlibat dengan LGBT ini menceritakan pengalaman mereka bahawanya mereka pernah melayari internet bagi memenuhi kepuasan dan kehendak mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Yasmin Raihana binti Hashim bernombor metrik 060249. Pengaruh LGBT terhadap masyarakat Islam dan bukan Islam. Antara pengaruh LGBT ini adalah masyarakat Islam yang mudah terpengaruh dengan budaya barat dan terikut-ikut dengan perkara yang salah, sepertinya hubungan lelaki dan juga lelaki, hubungan perempuan dan juga perempuan.
Buat LGBT ini juga mempunyai sokongan yang kuat yang dikenali sebagai ILGA, iaitu International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. ILGA inilah yang membawa banyak pengaruh yang besar dalam kelompok LGBT. Di Malaysia, ada juga yang menyokong puak ini, iaitu seorang peguam yang bernama Siti Kasim. Dialah antara orang-orang yang menyokong hak-hak LGBT di Malaysia. Seterusnya, ibu bapa juga perlu memainkan peranan untuk memberikan didikan awal kepada anak-anak supaya mereka tidak tersalah langkah pada masa hadapan yang boleh merosakkan diri mereka serta kehidupan sekeliling mereka. Ini adalah contoh yang mudah dipengaruhi jika tidak dipantau dengan awal, seperti kekeliruan dalam agama, nilai moral dalam kehidupan berkeluarga yang tidak diuruskan dengan baik, lingkungan yang tidak sihat, pengaruh rakan sebaya, dan mereka menganggap melakukan hubungan songsang itu lebih baik. Dan tidak dikecualikan, pengaruh media sosial juga antara satu sebab yang tidak dapat dielakkan kerana media sosial ini adalah salah satu platform yang senang untuk dicapai dan golongan muda juga mudah terpengaruh. Pandangan masyarakat tentang LGBT pula, sesetengah masyarakat yang menganggap hubungan LGBT ini adalah normal sehinggakan mereka menyokong perbuatan yang salah ini tanpa rasa bersalah. Selain itu, ada juga masyarakat yang memandang kaum LGBT ini seperti orang yang hina dan mereka menganggap kaum ini tidak dapat berubah untuk selama-lamanya. Persepsi masyarakat seperti inilah yang membuatkan kaum LGBT ini tidak ingin berubah, malah mereka akan bertindak agresif dan semakin jauh untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kadang-kadang kaum LGBT ini juga susah untuk menerima teguran di mana mereka menganggap melakukan perbuatan tersebut tidak salah kerana ada sokongan yang kuat dan rata-ratanya mereka ini telah dipengaruhi sejak usia yang muda lagi. Kekeliruan dalam pemilihan agama juga adalah salah satu sebab mereka menjadi seperti itu, sehinggakan tidak dapat berfikir yang mana benar dan yang mana salah. Ini selalunya terjadi kepada golongan yang terbiak, seperti yang ada di lorong, ibu bapa yang sibuk dalam kerjayanya, sehingga sibuk untuk memikirkan hal anak-anak dan banyak lagi. Kerana mereka ni tiada tempat untuk bertanya dan tidak mempunyai pengetahuan agama yang luas. Dan juga tiada yang membantu mereka ke arah yang lebih baik. Itu sahaja daripada saya, seterusnya pembentang lain akan meneruskan. Terdapat beberapa kesan LGBT terhadap umat Islam. Pertama, mereka akan mendapat penyakit AIDS, HIV serta pelbagai penyakit kelamin. Menurut Profesor Andrew Gerlich, golongan yang melakukan seks songsang berpeluang mendapat HIV setinggi 18 kali ganda berbanding dengan orang yang terlibat dengan seks bebas. Kedua, keharmonian rumah tangga akan terganggu. Apabila berlakunya perkahwinan songsang, mereka tidak akan mendapat anak kerana persanyawaan yang mereka lakukan adalah tidak sempurna. Maka, matlamat Islam untuk meramaikan umat tidak dapat dicapai. Seterusnya, golongan ini akan merosakkan akhlak dan akidah seseorang dan menyebabkan nama baik dan maruah keluarga tercalar. Akhir sekali, pengurusan semasa kematian menjadi sukar. Bila mana lelaki atau perempuan itu mati, mereka tetap akan disembahyangkan dan dimandikan dengan cara jantina asal mereka. Akhirnya perkara itu akan menjadi satu aib buat diri sendiri dan keluarga. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, golongan ini bukan sahaja menimbulkan banyak kekacauan dalam mendapatkan hak mereka. Justru, kemunculan golongan ini memberi impak negatif kepada masyarakat dan agama Islam itu sendiri. Hal ini boleh dibendung sekiranya langkah pencegahan awal diambil dengan segera. Semua pihak harus berganding bahu agar ianya tidak terus tersebar kepada masyarakat. Itu saja. Sekian, terima kasih. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짜짜짜 삐자 삐자 팡팡팡 디스코 팡팡팡